Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf terputus tadi. Jadi kita sambung balik. Sambung balik. Apa dia ni? Apa yang kita baca tadi. Dan Ustaz minta maaf apa yang berlaku tadi. Dan insya-Allah kita sambung ini ujian ujian dalam menuntut ilmu. Baik, kita sambung balik. Maka dia kata terkadang masuk dalam keadaan syirik yang khafi. Syirik yang khafi ni apa? Iaitu penyakit 3 serangkai dari segi penyakit batin. Apa dia? Riya, ujub, takabur. Riya, ujub, takabur ini adalah penyakit syirik yang ditakuti oleh ahli ibadat, yang ditakuti oleh orang-orang soleh, bahkan para awliya sendiri pun takut. Perkara ini berlaku. Baik. Wa mudawaun ma yakfi sa'bun ilajuhu. Dan mengubat barang yang tersembunyi itu sukar mengerjakan akan dia. Yang ini mengubat penyakit dan yang tersembunyi itu amat susah sekali. Dengan arti kata apa? Dengan arti kata ada 2 penyakit. Satu penyakit yang zahir, 2 penyakit yang batin. Penyakit yang zahir iaitu nafsu di dalam maksiat. Itu penyakit yang zahir. Penyakit yang batin, nafsu di dalam taat. Maka nafsu di dalam taat itu lebih payah diobati daripada nafsu di dalam maksiat. Kalau nafsu dalam maksiat, orang itu tahu yang dia ini apa? Yang dia ini adalah apa dia ni? Ahli maksiat. Dia pun tahu dia ni ahli maksiat. Tetapi nafsu di dalam taat ini kadang-kadang dia tak berasa dia ahli maksiat. Dia berasa dia taat. Dia merasakan bahawa dia ahli taat. Maka dalam keadaan macam itu, kata ulama sufi, nafsu di dalam batin itu, nafsu di dalam taat itu lebih payah diobati daripada nafsu di dalam nafsu di dalam taat. Dalam taat ni payah nak obat. Baik, kita tengok. Maka mengubat barang yang tersembunyi itu sukar mengerjakan akan dia. Kerana bahawasanya ia terhenti atas ikhlas. Kerana ia duduk atas ikhlas. Dengan arti kata, selagi mana orang itu tidak ikhlas di dalam amal, selagi itulah maknanya ibadat dia tadi berpenyakit. Selagi mana tidak ikhlas, walau dia sembahyang banyak walaupun tidak dan seumpamanya. Dan ikhlas dan kita dah bagi tahu sama ada 4 tanda ikhlas. Yang pertama apa dia? Yang pertama tidak terkesan dengan pujian dan celaan dalam beribadat. Yang kedua bersamaan ketika bersendirian ataupun di khalayak ramai. Sendirian pun buat ibadat, khalayak ramai pun beribadat. Yang ketiga tidak melihat kepada amal, walaupun beramal banyak tak tengok, lupakan amal. Yang keempat tidak suka amal ibadatnya diketahui oleh orang. 4 ini tanda ikhlas. 4 ini tanda ikhlas. Maka dan amal ibadat selagi mana tidak sampai kepada ikhlas, lagi itulah beribadat dalam nafsu. Ingat, kadang-kadang kita duk berasa orang itu mengikut nafsu dia ni. Apalah kamu ni ikut nafsu, tak semayang. Apalah ikut kamu ini, ikut nafsu, cakap ikut nafsu. Maknanya contohnya, tadi kita memayang tu, kita zikir ikut nafsu. Kita zikir ikut nafsu. Bahkan kata selawat pun ikut nafsu. Kadang-kadang baca Quran pun ikut nafsu. Semua ikut nafsu belaka. Ulama buat gini gambaran ulama. Ulama kata apa? Ulama kata, kalau kamu ini rasa seronok je zikir. Oh, sedapnya seronok zikir. Lepas tu kamu ubah. Kamu tukar ibadat itu. Okey, contohnya 1 jam kamu berzikir rasa seronok. Esok kan, waktu zikir kamu baca Quran. Duk seronok. Sedap zikir lagi. Ini nafsu. Kenapa? Sedangkan kedua-dua ibadat, baca Quran pun ibadat, zikir pun ibadat. Kenapa ni seronok, kena seronok? Sebab ini menempati nafsu. Ini tak menempati nafsu. Bermakna apa? Bermakna kamu beribadat masih lagi di dalam nafsu.
nafsu. Maka ulama sufi kata benarlah kebanyakan orang beribadat itu dalam nafsu. Maka Syekh Abu Hasan Syazili satu hari dia pergi dekat perkumpulan ahli fiqh. Dia pergi, bukan ahli, ulama-ulama fiqh. Mereka majlis ulama-ulama fiqh. Kemudian mereka pun lalulah bersembahyang. Bila mereka bersembahyang saja, lepas sembahyang kata Syekh Abu Hasan Syazili, ternyata kamu semua tidak sembahyang. Terkejut dia. Ya Syekh, tidakkah kamu melihat kami semua sembahyang tadi? Ya. Tetapi hakikatnya kamu tidak bersembahyang. Dia pun terkejut. Kenapa Syekh kata begitu? Tidakkah kami sembahyang tadi? Lalu dia mengatakan bahawa Syekh Abu Hasan Syadzili kata, tidakkah kamu mendengar firman Allah Ta'ala? Wa idza massahu khairu manu'a wa idza massahu syarru jazua. Tidakkah kamu mendengar firman Allah Ta'ala? Apabila Allah Ta'ala memberi kamu kebaikan, kamu tertegah, kamu menegahnya. Dan apabila Allah Ta'ala memberi kamu keburukan atau satu kesusahan, kamu keluh kesah. Illal musalli, kecuali orang yang sembahyang. Dia kata, ya benar. Kami kalau ditimpa ujian, kami keluh kesah. Keluh kesah. Sedangkan orang-orang yang benar-benar sembahyang, hatinya sentiasa tenang sahaja. Tidak mengapa. Bagi ujian, sabar. Bagi nikmat, syukur. Sama aja bagi dia nikmat ujian. Itu nikmat dengan ujian sama saja. Maksud sama macam mana? Bagi nikmat pun ingat Allah. Bagi ujian lagi ingat Allah. Bagi kita apa? Kita kalau kena dapat nikmat lupa lalu. Lupa selalu maknanya. Mana Allah Ta'ala bagi rezeki sikit aja. Dah pergi dah masjid surau. Maknanya apa? Maknanya bila Allah memberi satu nikmat, kita cepat lupa kepada Allah. Maka dikatakan payahnya nak mengubat. Kenapa? Kerana dia terhenti pada ikhlas. Selagi mana tidak ikhlas, lagi itulah amal ibadat kita ini di dalam nafsu. Dan juga dengan sampai kepada ikhlas dan juga niat daripada segala dan niat itu daripada segala amal hati. Mestilah niat benar. Ikhlas dia berkaitan dengan niat. Kerana seseorang yang beribadat itu ada bermacam-macam niat. Rajin kamu sembahyang. Ada orang yang rajin sembahyang, orang itu beribadat, niatnya apa? Niatnya mau syurga. Maka dia pun rajin beribadat, nak dapat syurga. Ada juga orang rajin beribadat, kerana apa? Niatnya kerana tambah masuk neraka. Niat juga. Kenapa ini rajin beribadat? Rajin beribadat kerana niat dia, kerana apa? Kerana Allah perintah. Lalu dia kata dalam hati, kalau dak wajib taubat, dak mayang. Gambarannya gitulah. Jadi niatnya apa? Niatnya tu. Ini ikhlas peringkat awam. Jangan kata tak ikhlas. Orang yang sufi tak ikhlas. Kalau betul-betul sufi dia kira tak ikhlas. Tapi kalau peringkat orang awam ni ikhlas dah. Orang baru belajar tasawuf. Orang baru nak belajar tasawuf. Orang baru start nak zikir. Dia kata, saya takut Ustaz. Saya takut Ustaz. Aku neraka. Tu saya semayang sungguh. Mu tak payah semayang, tak ikhlas. Jangan kata gitu. Jangan kata gitu. Dia baru peringkat nak belajar. Kita peringkat orang awam. Dulu pernah orang bercakap dengan kita. Orang semayang hari ni tak ikhlas Ustaz. Orang mengajar pun tak ikhlas. Oh, kejut itu. Baru kena dia kata kita pun tanya apa orang semayang tak ikhlas, kenapa orang tak semayang ikhlas. Orang semayang hari ni Ustaz, orang semayang nak syurga, takut neraka. Kalau Allah tak letak syurga, orang Allah Ta'ala tak letak neraka, harus orang tu tak semayang. Takut dengar dia ceramah. Lepas tu dia kata benda lagi. Dia kata orang mengajar gitu, orang mengajar nak duit belaka, dia kata. Semua nak duit belaka, tak ikhlas belaka. Orang duduk atas masjid tak ikhlas. Allah, bagus ingat ahli sufi ni. Akhirnya, tak apalah, kita dengar je. Sebab kita bukan ahli sufi, kita pun tak faham ilmu tasawuf ni. Dengar-dengar, lepas tu dia cakap. Lepas tu kata, Ustaz, saya minta diri dulu, Ustaz. Dia pun bangun. Lah, kasut pendek. Rupanya dia pakai kasut pendek. Oh, bisa sufi. Ini makam tinggi ya. Kita tak sampai tahap makam macam dia. Tapi nak bagi tahu, niat bermacam-macam. Ada yang niat kerana apa? Kerana kewajipan. Kerana kewajipan. Ketiga-tiga tu ikhlas bagi orang awam, tapi bagi orang muqarrabin tidak ikhlas lagi. Tapi bagi orang awam,
dia sudah ikhlas. Ikhlas yang peringkat rendah. Peringkat rendah. Kita asal masuk ikhlas sudahlah. Walaupun peringkat rendah. Takut dah masuk langsung kita. Dan yang keempat, ada orang yang beribadat kerana apa? Niat dia apa? Niat dia kerana, yang keempat, kerana nak cari redha Allah. Ini bagus dah. Ini peringkat tinggi sikit. Ada lagi paling tinggi. Beribadat kerana apa? Kerana hamba Allah. Kerana dia hamba. Kerana hamba Allah. Masalah Allah redha tak redha tu jatuh nombor dua. Yang paling penting, aku ini hamba Allah. Masalah Allah Ta'ala nak beri syurga, neraka itu terpulang pada Allah. Aku beribadat, Allah nak masuk neraka. Aku beribadat pada Allah. Kerana aku hamba. Tugas aku ini hanya mengikuti apa yang Allah Ta'ala perintahkan kerana aku hamba. Ini peringkat tinggi. Maka niat. Niat itu daripada segala amal hati. Dan mengetahui segala amal hati itu suka sangat. Nak tahu dalam hati itu sangat suka. Betul tak cerita ikhlas dan ikhlas? Sangat suka. Payah nak carinya. Payah kita nak dapat. Dan mengobat dia itu terlebih sangat suka. Ahli ibadat dan nafsu dalam taat ini payah nak obat. Payah nak mengobatinya. Nafsu dalam taat tadi. Dan mengetahui segala amal hati itu suka sangat. Dan mengobat ia terlebih suka. Lebih payah. Maksud terlebih payah daripada mengobati nafsu dalam maksiat. Kerana bahawasanya mujahadah yang zahir itu tertakluk ia mengetahui bagimu. Mengetahui bagimu. Dan sesungguhnya telah dizahirkan Allah Ta'ala bagimu itu. Bagimu ke agama. Tak apalah, bagimu itu. Dan telah dinyatakan segala jalan dengan sayyidul awwali wal akhirin. Adapun yang nak mengobati secara zahir telah dinyatakan oleh Nabi. Sayyidul awwali wal akhirin. Penghulu bagi segala yang awal, yang akhir. Penghulu jadi siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama, di dalam kitab Aiqazul Himam daripada Syekh Ibnu Ajibah mengatakan mengobati nafsu. Mengobati nafsu mengobati nafsu itu di dalam maksiat itu lebih mudah. Apa obatnya? Banyak obat. Ada vaksin, ada ivermectin, ada habatus sauda. Ada lagi apa? Macam-macam. Saya nak bagi tahu. Kita tinggalkan obat itu. Vaksin tu kita tinggal, ivermectin pun kita tinggal, habatus sauda jangan tinggal. Maknanya, okey baik. Apa obat dia? Mengobati nafsu di dalam maksiat. Mengobati nafsu di dalam maksiat, kata ulama, kata Syekh Ibn Ajibah di dalam kitab Aiqazul Himam, menyatakan bahawa yang pertama menjauhkan diri daripada tempat maksiat. Menjauhkan diri daripada tempat maksiat itu. Tempat maksiat, jauhkan diri daripada tempat maksiat. Orang itu suka main judi. Saya nak tinggal dah judi, tapi duduk tengok sama. Duduk kalau judi. Mari yang main sekali. Saya insaf dah, saya tambah dah dosa. Bila tengok kok, duduk kat tu, tak jadi. Yang pertama, dia panggil menjauhkan diri daripada tempat maksiat. Menjauhkan diri daripada tempat maksiat tadi bermakna seseorang itu mesti berada di tempat yang baik. Seperti apa? Seperti duduk di masjid, duduk di surau. Maknanya dikatakan bahawa seseorang tadi jauhkan diri daripada tempat-tempat maksiat. Seorang yang suka berjudi, jangan lagi pergi tempat judi. Seseorang yang suka minum arak, jangan lagi pergi tempat minum arak. Seorang yang suka berzina, jangan lagi pergi tempat perzinaan. Itu jalan yang pertama, nak obat maksiat, nafsu yang ada di dalam maksiat. Yang kedua, jangan bersahabat lagi dengan orang yang jahat, orang yang bermaksiat. Jangan bersahabat dengan orang yang bermaksiat. Kalau orang tu kata, mari kali minum arak sedap sungguh minum arak. Minum sikit aje, minum tak apa, minum jangan pergi mabuk. Kamu rasa kali. Oh sedap dia kata. Contoh macam mana sedap, wallahu alam lah, ada haji minum arak. Maknanya sedap dia kata. Tapi kita maknanya
Tak nak pun kita dah insaf dah. Tapi kalau kita kawan dengan orang yang buruk, akan buruk. Sebab tu kata ulama, seseorang itu berkawan orang yang dengan orang yang baik, dia akan jadi baik. Walaupun dia di kalangan orang yang jahat. Tetapi apabila orang baik itu, maknanya orang yang jahat, dia berkawan dengan orang baik, dia akan jadi baik. Tetapi orang yang baik bila kawan dengan orang yang jahat, dibimbangi, dia akan jatuh dalam kejahatan. Waliyahzubillah. Maka maksud dia apa tadi? Jangan berkawan dengan orang yang buruk, yang buruk akhlak tadi, yakni bersahabat dengan orang yang baik. Kedua-dua ini menjauhkan diri dari tempat maksiat, bersahabat dengan orang baik, termasuk di dalam kalimah uzlah. Ini obat daripada nak menyerang, obat mengobati nafsu di dalam maksiat. Maka beruzlah lah dia. Beruzlah dengan arti kata apa? Dia ada dua. Satu, dia uzlah zahir dan batin. Ini dia panggil apa dia? Uzlatul kubra. Dia duduk di rumah, dia duduk tempat, dia berkhalwah duduk, dia zikir, dia baca Quran. Tidak. Maknanya, ini zahir dan batin. Zahir dan batin. Zahir, dia tak jumpa orang ramai. Dia uzlah, batin pun duduk dengan dia. Dia duduk dengan Allah Ta'ala saja. Zahir dan batin. Itu dipanggil uzlatul kubra. Yang kedua, uzlatul surra. Uzlah yang kecil. Uzlah yang kecil macam mana? Zahir dia ini duduk dengan orang lain. Dia keluar, jumpa orang, tapi hatinya ingat Allah. Macam mana nak jadi macam tu? Itu dengan cara dia jumpa orang, dia berjumpa orang-orang yang baik sahaja. Bersahabat dengan orang-orang yang baik. Ini adalah obat kepada nafsu di dalam maksiat. Dan yang ketiga, yang pertama jauhkan diri tempat maksiat, yang kedua bersahabat dengan orang yang saleh, dan yang ketiga memperbanyakkan zikir dan ketaatan. Banyakkan zikir, cabut maksiat. Tercabutlah maksiat. Sebab tu dalam matan hikam yang lain, kita dah baca dah dulu, rasa tak silap, jangan kamu tinggalkan zikir walaupun kamu ahli maksiat. Jangan tinggalkan zikir. Banyakkan zikir, banyakkan sembahyang, berhadir majlis ilmu. Ustaz, orang tu belajar saja, belajar kuliah, bawa kitab, tapi bermaksiat lagi. Tak apa, biarkan. Selagi mana dia duduk dalam ketaatan, biarkan dia pergi belajar, biar dia belajar, biar lagi dia majlis ilmu. Mungkin dia belajar majlis ilmu, tak boleh lagi tinggal kata-kata buruk pada orang. Moga-moga satu hari nanti dapat tinggalkan juga. Ini mengobati nafsu di dalam maksiat. Dan satu lagi, mengobati nafsu di dalam taat. Ini yang payah lagi ni. Ini payah ni. Ini kena cara macam mana ni? Ini kena cara pergi jumpa doktor pakar lah. Kena jumpa doktor pakar. Doktor barang tak boleh. Jangan main pergi farmasi, beli obat farmasi, ataupun pergi klinik. Ni bukan, ni masuk ICU ni. Payah. Ni dah payah ni. Apa dia? Mengobat. Dikatakan apa? Dan ada pemujahadah yang batin itu. Nak mengobati yang batin itu, maka takluk ia pada mengetahui ilmu hidayah. Ini tertakluk kepada ilmu hidayah. Ilmu hidayah itu hakikat, dan dia kena mengetahui ilmu hakikat, dan hakikat itu tiada jihah, tiada pihak batasan, iaitu daripada segala amal hati. Jadi dikatakan bahawa ini agak payah. Kenapa? Dia berkaitan dengan ilmu petunjuk Allah. Ada orang yang tahu, dia dapat tahu orang ni ikhlas, orang ni tidak ikhlas. Tetapi masalahnya, dia begini masalahnya. Masalahnya kalau kita nak mengobati penyakit nafsu di dalam maksiat ini, mudah nak obat dengan syarat memang dia nak berobat. Kalau dia sakit, dia tak mau makan ubat, memang payah juga. Tapi kalau dia sakit, dia pun pergi jumpa saya nak ubat dia. Memanglah maknanya dia boleh ada jalan untuk dia ini sihat. Sebab dia sendiri nak berubat. Tetapi masalah kepada orang nafsu kepada taat, dia tambah berubat.
Sebab apa dia tambah berubat? Sebab dia rasa dia dah baik, dia dah soleh. Tu yang payahnya. Yang payahnya. Dan ini kena tahu. Allah Ta'ala beri ilmu yang mendapat petunjuk daripada Allah. Maka dikatakan bahawa barang siapa dianugerahkan hidayah, maka sucilah dirinya. Kalau Allah Ta'ala anugerahkan hidayah daripada Allah, maka sucilah dirinya. Dan berjalanlah ia di dalam hilang segala penyakit hatinya dengan segala bahagian mulatafah dan mu'alajah. Mulatafah dan mu'alajah. Mu'alajah ni maknanya pengubatan. Dan juga mulatafah ni maknanya kelembutan Allah Ta'ala dan juga pengubatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hingga dikurniakan Allah dengan hati yang sejahtera, sehingga Allah Ta'ala beri hati yang sejahtera. Namun di dalam kitab Aiqazul Himam menyatakan bahawa nak mengobati penyakit batin nafsu yang di dalam taat, yang pertama mesti sentiasa melalui jalan taubat nasuha. Kalau kita kata gitu, payah kita kata. Saya Ustaz, Alhamdulillah, saya tidak pernah zina, minara, judi, saya tak pernah. Saya semayang 5 waktu tak tinggal, baca Quran sama, kadang-kadang sembahyang tahajud. Tiba-tiba Ustaz suruh taubat nasuha. Dok ke? Boleh terima dok kalau tu. Payah nak terima. Sebab apa? Sebab kita faham, taubat nasuha ni duduk pada maksiat, duduk kepada apa dia? Duduk kepada orang minum arak, judi, tu taubat nasuha. Tiba-tiba kita tengok orang yang soleh itu suruh taubat nasuha. Macam mana? Dia pergi jumpa satu orang tuan guru, dia kata kamu kena taubat nasuha. Allah, dah nak terima. Bahasa Haji kata pula, kena taubat nasuha. Saya tak pernah zina, tak pernah minum arak, tak pernah judi. Itulah nak bagi tahu. Sebab itu setengah-setengah ulama-ulama sufi dia tabiah anak murid dia, bukan macam kita senang-senang je. Imam Al-Ghazali, seorang alim ulama besar, dia nak pergi belajar dengan Syekh Farmadi. Syekh Farmadi suruh dia jaga kandang lembu, kandang kuda. Dia suruh jaga kandang kuda. Mari nak pergi belajar. Kamu nak belajar dengan saya, kalau gitu kamu pergi jaga kandang kuda aku, basuh kandang kuda aku. Dia pun basuh. Imam Ghazali masa ketika itu dia sudah jadi ulama. Dah jadi ulama nak belajar lagi, Imam Al-Ghazali. Kita tak jadi ulama tanpa belajar dah. Tapi Imam Ghazali sudah jadi ulama dah. Tapi dia pun ketika mana dia belajar dengan Syekh Farmadi suruh dia basuh kandang kuda, jaga kuda, basuh kandang kuda. Hari-kali apa kata Imam Al-Ghazali? Ni Imam Ghazali ni. Imam Ghazali duduk basuh kandang kuda. Dia kata dalam hati. Ada kesabar suruh aku basuh kandang kuda. Aku ni kan ulama. Aku ni kan ulama besar dah. Kan ulama biasa. Aku ni ulama suruh basuh kandang kuda. Syekh Farmadi tu cakap dalam hati. Syekh Farmadi tengok guru mursyid panggil. Mari sini kamu. Kamu tahu tak sebab apa aku suruh membasuh kandang kuda? Tak tahu. Sebab apa yang ada dalam hatimu lebih busuk lagi daripada apa yang ada di kandang kuda. Kejut dia. Maknanya lalulah dia menyerahkan diri daripada gurunya tadi. Baik, itu jalan yang pertama lah. Jalan yang kedua, inilah jalan yang banyak disebut untuk mengobati nafsu yang taat. Apa dia? Ini semua kita kena cari ni. Apa dia? Guru mursyid. Guru mursyid saja tahu. Mutlak ikhlas dengan izin Allah. Guru mursyid tahu, oh kamu ini masih lagi nafsu banyak. Ibadat kamu nafsu. Kalau duduk dengan guru mursyid jangan petikai. Siapa yang bertemu guru mursyid yang khusus, yang wali Allah Ta'ala, guru mursyid tadi, yang mursyid betul-betul mursyid, jangan mengaku mursyid, tidak mursyid mengaku mursyid, ini bahaya kok. Maka guru mursyid ini, apabila kamu duduk dengan guru mursyid, yang pertama, hendaklah kamu betul-betul menyerahkan diri kamu kepada guru kamu. Sanggup tak kena marah? Sanggup tak kena marah, sanggup tak kena arah dari guru mursyid tadi. Dia kalau guru yang benar ni, kalau kita lari daripada guru yang benar, kita dapat musibah. Kalau guru yang benar kita lari pada dia saja, nanti kita akan semakin buruk keadaan kita.
Sebab itu mungkin kita pernah dengar cerita bagaimana Al-Imam Syibli diarahkan oleh gurunya Syekh Junaid Baghdadi menjadi peminta sedekah. Jadi peminta sedekah. Kenapa dia suruh jadi peminta sedekah? Munasabah nak pergi belajar suruh jadi peminta sedekah. Saya nak belajar dengan Syekh ni. Syekh kata boleh mu nak belajar, tapi mu kena jadi peminta sedekah. Sanggup tak kamu? Sanggup, kata Imam Syibli. Begitu gambarannya. Akhirnya Imam Syibli menjadi wali Allah. Menjadi wali Allah. Maka yang pertama, bila seorang tu duduk dengan guru mursyid ni nak mengobati nafsu dalam taat, dia kena serahkan dirinya kepada gurunya bulat-bulat. Tak boleh petak, mesti bulat. Minti menyerahkan kepada dirinya, menyerahkan dirinya kepada gurunya dengan bulat-bulat. Serah, betul-betul serah. Zahir dan batin. Jangan duk bunyi dalam hati, guana ni guru ni, guana ni. Tak boleh. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, dia kena yakin dengan guru dia. Dia kena yakin sebenar-benar gurunya. Maknanya apabila dia bertemu dengan guru mursyid dan dia menyerahkan dirinya pada guru mursyid, yang kedua dia yakin dengan guru mursyid itu yang boleh mentarbiyah akan dirinya tadi. Dan yang ketiga, hendaklah dia kasih cinta kepada guru dia tadi. Kalau depan ya, belakang dia tak kasih, dia benci, dan seumpamanya, dia tidak akan dapat. Dia tidak akan berjaya. Maka inilah jalan. Sebenarnya inilah jalan yang disebut oleh Syekh Ibn Ajibah di dalam kitab Aiqazul Himam. Seorang itu bila ada nafsu di dalam taat, hendaklah dia mencari guru mursyid. Serahkan dirinya kepada guru mursyid. Serahkan dirinya kepada guru mursyid. Bila dia terserah, hendaklah dia serah bulat-bulat. Dia cari guru mursyid. Bila jumpa, yang pertama dia serah dirinya bulat-bulat kepada guru mursyid. Yang kedua dia yakin dengan guru mursyid tadi. Yang ketiga dia cinta kasih kepada guru mursyid tadi. Bila sudah begitu, dia akan dapat apa? Dia akan dapat khauf, takut kepada Allah. Dia akan dapat rajab, harap benar-benar kepada Allah. Dia akan dapat syauq, rindu kepada Allah. Dia akan dapat mahabbah kepada Allah Ta'ala, cinta kepada Allah. Dapat empat ini. Dapat takut, dapat harap, dapat rindu, dapat cinta. Duduk dengan guru mursyid tadi. Oleh itu, dia hendaklah buruk sangkalah pada dirinya. Aku ini jahat, aku ini lalai, aku ini dhaif, aku ini banyak. Buruk sangka pada diri. Maknanya untuk dapat mengobati nafsu di dalam taat. Ternyata nafsu di dalam taat itu amat sukar sekali. Sebab itu kita kena belajar ilmu tasawuf. Bahkan wajib kita belajar ilmu tasawuf. Antara tiga ilmu tauhid, fiqh, tasawuf yang lebih utama kita mendalaminya tadi. Kata Imam Al-Ghazali, aku sudah menyeberangi lautan tauhid, aku sampai ke seberang. Aku menyeberangi lautan fiqh, aku sampai ke seberang. Aku menyeberangi lautan tasawuf, aku tenggelam. Begitulah maknanya. Akhirnya begitu. Sebab tu kata ulama-ulama fiqh pun mengakui tentang ilmu tasawuf. Sehingga dikatakan bahawa sesiapa yang berfiqh tidak bertasawuf nanti beribadat dia di dalam pasir kepada Allah. Wal-iyazubillah. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Moga-moga Allah Ta'ala tunjuk jalan kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba Allah yang soleh. Dan setengah daripada jumlah penyakit hati itu adalah riak. Riak ini kita akan bicara dalam malam yang lain pula, insya-Allah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz minta maaf banyak-banyak terputus line tadi. Jadi insya-Allah kalau terputus line tu, tunggulah kita akan sambung kembali, insya-Allah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz doakan sekalian supaya mendapat kebaikan di sisi Allah, dan moga-moga semua yang mendengar ini bertemu dengan guru mursyid yang dapat membimbing hati-hati kamu semua. Yang pastinya ustaz bukanlah guru sebenarnya. Ustaz hanya pembaca aja. Pembaca saja, tak mampu diri nak beramal. Kita pun sedang mencari guru mursyid ini. Moga-moga bertemu. Maka soalan yang terakhir, tak ada orang tanya pun ustaz waktu kita timbulkan soalan. Ustaz, kalau nak cari guru mursyid tak jumpa ustaz, macam mana nak cari guru mursyid? Ingat, guru mursyid tidak ada dalam internet.
Jangan cari guru mursyid dalam YouTube. Ada orang cari guru mursyid dalam YouTube. Ada orang cari guru mursyid dalam Google. Demo tak akan jumpa guru mursyid dalam internet, dalam YouTube, dalam Google, tidak bertemu. Bagaimana? Kalau tidak ada guru mursyid, banyakkan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selawat itu akan menepati, menduduki tempat guru mursyid sebelum kamu betul-betul bertemu dengan guru mursyid. Jadi bila orang banyak selawat, nanti Allah tunjukkan kamu siapa guru mursyid kamu. Dia mursyid kamu. Yang pastinya bukan Ustaz Mustafa Kamal lah. Banyak selawat pun tak jumpa. Mungkin orang lain, insya-Allah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz bukanlah orang yang alim, bukanlah orang yang soleh. Kalau tidak faham, bertanya kepada orang yang lebih alim, kerana pengajian kitab hikam ni mungkin agak sukar dipahami. Namun insya-Allah dengan petunjuk Allah, moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.